Assalamualaikum dan salam sejahtera korang semua. Alright guys, Alhamdulillah untuk episod ini John akan mengakhiri untuk bahagian alkohol lah. Tapi siap je pasang kulit enjin kiri dan juga kanan. Bagi John selesai teruslah untuk bab alkohol. Okay, untuk bab head block nanti John akan buat tajuk lain lah. Sebabnya kita tak pakai dah piston ataupun blok Espada saiz 66 tu. Blok Espada tu tak ada apa masalah pun, tapi kita saja nak pakai blok 63 balik menggunakan piston IKK yang dulu John pernah tunjuk dekat video episod berapa John tak ingat dah, bersama dengan cam IKK nanti. Jadi kita akan tengoklah performance cam tu macam mana pula nanti, berapa dia punya CR untuk pakai piston IKK tu dengan blok standard apa semua tu lah. Baik, sekarang ni kita kembali semula ke bahagian enjin lah. Yang pertama, John nak beritahu John dah siap pasang dah lah kelas, lepas tu UFO ni semua ni John dah siap pasang. Skru ni pun John dah ikat ketat dah lah. Okey, video untuk pemasangan yang ni dan juga UFO ni John tak tunjuk sebabnya dah banyak kali John buat video berkaitan dengan hal buka tutup untuk kelas ni. Sehari kita duk buat lagi, orang duk tengok, orang duk kata apa ni, dua tiga kali duk ulang benda yang sama je kan. Okey, tak apa. Jadi kepada korang yang tak pasti berkaitan dengan pemasangan yang bahagian John punya ni, nanti John akan bubuh dekat bahagian description. Dekat situ korang boleh klik link video yang John pernah buat berkaitan dengan bahagian kelas dan juga UFO ni lah. Jadi John minta maaf lah untuk bahagian ni, memang John tak buat lah sebab dah banyak kali kan. Jadi orang duk kata macam-macam pula, kita tak syok pula kan. Seterusnya, bahagian kedua yang John nak tunjuk adalah korang pastikan kedudukan ni betul lah. Dia punya melengkuk pula, yang bulat ni ada duduk kat hujung sini. Bukan kata duduk atas daripada benda besi ni, dia kena duduk di sini lah, bertemu lah senang kata. Kalau kata korang letak yang ni, pergi duduk kat atas ni, lagi korang masuk gear lagi, dah siap-siap bubuh minyak hitam, start masuk gear tak jalan lagi, jangan salahkan John pula. Jadi John tunjuk siap-siap lah. Yang sini pastikan dia punya kedudukan dia betul lah. Jangan dia terangkat duduk kat atas sini pula. Sebab kalau kata korang tak perasan, mula John bersama juga tak perasan. Bila dah ikat-ikat tu John tengok, dia ni kenapa duduk kat atas ni kan. Sebab lepas tu dia susah nak masuk gear. Kedudukan dia sebenarnya dekat sebelah sini lah, dia bertemu. Bukan kata dia terangkat sikit duduk atas sini, dia bertemu yang tepi sini. Baik, sekarang John akan bubuh balik semula lah dia punya tempat dia. Jadi macam ni lah dia punya kedudukan. Seterusnya di video sebelum ni kan John ada cerita John pakai balik primary gear asal 22. Ni Espada punya lah 21. Memang John pakai yang asal balik semula. Apa yang John perasan, kan hari tu waktu John pasang primary gear 21, kalau ada tengok video John yang hari tu, kan John ada goyang gear oil pump ni, dia kan bergoyang banyak kan. Ini pun sama juga, rupanya walaupun pakai 22 dia tetap ada free play lah. Banyak jugalah dengar bunyi tu, ketak. Jadi kalau kata pakai 21 lagi banyak dia punya free play. Kalau kata 22 pun dah ada bunyi, kalau pakai 21 lagi banyaklah dia punya free play dia. Jadi John akan pergi kepada pemasangan kulit enjin lah. Yang pertama, korang jangan lupa dia punya bush lah. Satu dekat sini, masuk je. Satu lagi di bahagian sini, bush yang kedua. Dia ada dua bush saja. Seterusnya, jangan lupalah gasket. Kita letak je mengikut tempat dia. Pastikan kedudukan dia betul. Di sini pun masuk betul. Itu juga salah satu kegunaan bush lah, untuk memastikan gasket ni tak bergerak lah. Seterusnya adalah kita pergi kepada bahagian kulit enjin lah. Di dalam kulit enjin ni, kalau korang perasan kan ada dia punya tempat apa entah, jangan panggil tempat tolak je lah kan. Kan kita bila kita tarik clutch, benda ni bergerak, dia akan naik ke atas kan. Nampak tak? Dia akan naik ke atas. Allah, tercabut pula. Jom pasang balik semula Zat. John dah pasang balik semula dah.
Okey, kan John kata dia terangkat kan. Okey, dia punya nak letak tu kena pastikan dia punya tempat tu, dia nampak tu. Dia macam ada dia punya laluan lah, tu longkang. Jangan letak macam ni. Kena letak dia macam tu. Ni korang perhatikan sebelah bahagian sini. Okey, kan dia macam tu. Korang pusing je sikit. Okey, nampak dia macam dah ada longkang tu kan. Okey, korang masukkan dia punya benda ni ke dalam tu lah. Lepas tu baru pasang. Okey. Tapi cara John selalunya John akan bubuh minyak grease lah dekat sini. Lepas tu John akan letak. Sebabnya kalau kata tak bubuh minyak grease, nanti waktu macam kan kita dah lekatkan dia, waktu nak pasang tu, kita nak letak tu dia cabut. Ada setengah orang tu ada letak yang ni dekat sini. Lepas tu dia masuk. Jadi John macam susah sikit buat untuk bahagian tu. Kita pakai grease je. Jadi jom ambil je grease. Tak payah ambil banyak, ambil sikit je. Calik je. Tujuan John bubuh grease nak bagi dia melekat je dekat dia punya longkang dia tu, laluan dia lah, lock dia tu. Jadi okey, tengok situ, John pusing sikit, John masuk je. Nampak bila macam ni dia melekat kuat lah. Dia melekat kuat sebab ada grease tu kan. Tak payah banyak-banyak, sikit je. Lepas tu kita terus saja pasang. InsyaAllah confirm tak jatuh punya sebab dia ada grease kan. Okey, kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Alhamdulillah. Selesai untuk pemasangan sini. Dah masuk. Sebab tu jangan bubuh grease. Kalau kata tak bubuh grease, waktu kita nak pasang macam ni kan, dia confirm waktu kita ketuk sikit tang dia jatuh. Silap dah jatuh bahagian dalam. Jenuh nak kena buka balik semula nak cari benda tu. Cara je nak tahu benda tu duduk betul tak betul dekat situ. Selalu nak cara John, walaupun tak bubuh skru lagi, John letak tangan. Lepas tu pusing je benda ni macam kita tengah tarik kelas kan. Dia akan naik kan. Nampak benda ni dia akan naik sikit. Nampak dia ada main lah, bermaksud dia memang berada di dalam kedudukan dia lah. Okey, sekarang ni John akan terus pergi kepada pemasangan skru-skru yang ada. Mantap boy. Okey guys, okey, sekarang ni kita pergi kepada bahagian skru-skru dia lah. Okey, untuk makluman korang, okey, skru ni dia ada dua jenis lah, bermaksud dua saiz. Satu pendek, satu panjang. Okey, untuk yang panjang ni dia ada dua lah. Okey, tempat dia adalah di bahagian sini lah. Okey, bahagian sini satu. Dan juga bahagian yang atas sini lah. Bahagian sini satu. Okey, untuk yang bahagian lain tu semua skru dia saiz pendek punya lah. Okey guys, jom akan terus pergi kepada ikat lah. Alright, mantap boy. Mantap gegar. Naya Pak Karim. Baik, keseluruhan skru di bahagian sini John dah siap pasang. Okey, selalunya John akan try kelasnya balik semula lah. Okey, cara John akan ambil panah hidup. John akan letak sini je lah. Masukkan ikut saiz dia. John masuk macam ni. Okey, tak John tunjuk. Okey, John masuk macam tu lah. Okey, lepas tu cara John akan pulas lah. Tengok berat tak. Kalau berat bermaksud kelas tu duduk dalam keadaan baik lah, dia punya lock tu kan. Okey guys, Alhamdulillah untuk bahagian sebelah kelas kita dah selesai pemasangan. Okey, sekarang ni kita pergi kepada bahagian sebelah magnet lah. Okey, yang pertama kita akan ni lah, apa nama benda tu ni. Okey, sebab jom tak tahu nak mula daripada mana dulu. Okey, jom akan pasang guide ni dululah. Okey, dia just pasang macam ni je, dia tak ada apa-apa pun. Masuk, ikut dia punya skru tu balik semula sahaja. Kita ikat pakai Allen key lah. Allen key yang agak besar jugalah. Okey, seterusnya dia akan masuk ni lah, rantai kecil lah. Okey, rantai kecil. Pastikan dia punya kedudukan di bahagian tengah lah. Okey, susah pula nak masuknya. Mungkin sebab enjin sengit kan. Okey, lepas itu kita akan pasang dia punya rumah dia lah. Kita nak sebut pun tak reti sangat benda-benda ni pun kan. Okey, kita pastikan dia punya kedudukan macam ni lah. Okey, dia longkang macam ni. Kita masuk saja di sini dan juga terus saja ikat. Alright.
menggunakan skru saiz 8 lah. Okey. Seterusnya John akan pasang yang ni lah. Okey, sama juga John akan ambil minyak hitam sikit. Ni akan bubur kat sini lah. Okey, bagi dia licin sikit. Lepas tu masuk sahaja dia punya kedudukan tu macam ni, masuk je. Okey, sampai ke dalam sekali lah. Seterusnya kita akan pasang ni lah, apa nama ni, orang panggil apa, needle bearing ke? Rasanya needle bearing kot. Tak apa, kita bubur je. Okey, ataupun jangan letak je dalam ni. Boleh kita buat dia. Okey, lepas tu jom masuk saja ke dalam sini lah. Okey, pastikan dia punya lock ni ada. Jangan terlupa bubuh pula kalau korang cabut. Dak nanti pisang mat nanti. Tak tahu nak cari kat mana nanti. Sebab apa? Jom pun tak tahu dia sama dengan motor apa kan. Jadi kena berhati-hatilah ketika membukanya pun. Adui. Baik, rasanya tak ada apa dah untuk yang bahagian sini. Jadi jom akan masuk magnet lah. Magnet pula kita masuk mengikut dia punya lock ni lah. Okey, masuk ikut dia punya lock longkang dia. Mana ni dia punya lock ni? Baik, dia dah masuk dah ikut dia punya lock longkang dia. Nampak jam gerak ni pun dia punya rod dah bergoyang. Apa maksud? Dia dah duduk dalam dia punya longkang lah. Okey, sekarang dia akan bubur washer saja dan juga akan terus ikat. Seterusnya kita akan pasang gigi-gigi starter lah. Jom bubur sikit minyak hitam kat situ. Okey, lepas tu Jan akan letak yang ni lah. Okey, cara dia macam ni lah dia punya kedudukan dia. Yang besar ni, yang kecil ni dia duduk kat bahagian belakang ni. Dia bertemu dengan bahagian belakang ni lah. Okey, yang besar ni di bahagian depan lah. Okey, korang letak je macam ni. Pastikan dia punya kedudukan lubang dia betul di situ. Selepas itu korang ambil dia punya batang dia. Sama juga kita akan bagi dia minyak dululah. Okey, lepas bagi dia minyak, kita letak masuk dia punya lubang dia, kedudukan dia. Dan yang terakhir kita bubuh dia punya bush lah. Okey, seterusnya Jan akan pasang starter dulu lah. Starter kita ambil, kita masukkan dia punya sini. Lepas tu kita tolak je ke dalam. Dia akan duduk macam ni lah. Dia punya kedudukan dia. Nampak? Dia bertemu dengan kawan dia di bahagian sini lah. Seterusnya boleh terus ikat dia punya skru lah. Saiz 8. Dia ada 2 lah. Okey, setelah memasang starter, kita akan pasang kulit enjin sebelah sini lah. Kita bubuh bush dulu. Bush dia ada 2. Satu di sini, satu di bahagian sini lah. Dan juga gasket jangan lupa lah. Okey, gasket jangan lupa. Kita tak ada apa dah bahagian sini. Kita pasang ni terus lah, kulit magnet. Okey, baik. Okey, sekarang kita akan terus ikat skru lah. Okey, mantap boy. Okey geng, untuk skru bahagian sebelah sini dia ada 2 saiz sahaja. Satu panjang, satu pendek sikit lah. Okey, untuk yang panjang tu dia kena letak dekat dia punya bracket sini. Cara dia letak dekat bracket ni. Okey, lepas letak dekat bracket ni, dia ada satu bush tau. Bush tu korang masukkan dalam dia. Lepas tu korang ikat je. Masuk ke situ pula. Dia maaf John, dia belah bawah. Okey, belah bawah sini. Belah bawah. Okey, duduk belah bawah sini lah. Okey, lepas tu baru letak dia punya ni. Dan juga skru panjang tu masuk kat sini. Okey, yang lain tu masuk skru pendek macam biasa sajalah. Baik, bahagian skru semua John dah ikat ketat dah. Okey, sekarang ni kita akan pasang yang sensor gear punya lah. Okey, yang pertama kita ambil spring. Bubuh dia punya spring lah ke dalam tu. Lepas tu ambil dia punya tu lah tu. Kita tak tahu nama apa benda ni pun. Kita masukkan saja dia punya ni dekat atas spring tadi tu. Okey, tekan. Okey, lepas tu dia akan jadi macam tu lah, kedudukan dia. Dan yang seterusnya kita ambil ni saja, dia punya sensor lah. Okay, letak dia punya sensor ni dekat sini dah ada huruf tau. Sekejap, jangan zoom sikit. Zoom pula, fokus sikit. Dia macam ni. Perkataan dia DF. Kita pun tak tahu DF tu apa.
Tapi waktu John buka dia, saya ingat John cara buka dia, kedudukan dia macam ni. Bermaksud anak panah tu dia ke sana lah, ke belakang. Okey, kita ikat sajalah dia punya ni skru dia. Okey, sebelum tu jangan lupa dia punya oil seal lah. O-ring oil seal pula, o-ring dia. Okay. Lepas tu ambil saja dia punya skru, ikat terus dua-dua skru itu sahaja. Okey geng, untuk bahagian terakhir, bahagian part abohol adalah ini dia, oil seal lah. Oil seal, dia ada 3, satu di sini, satu di sini, yang satu lagi macam John kata dekat video sebelum ni, dekat bahagian clutch punya sebelah sana. Okey, untuk bahagian clutch sebelah sana John tak kacau, John biar sajalah yang asal punya, sebab dia pun tak bocor lagi. Jadi John pakai yang besar ni sajalah, yang besar dan yang kecil ni untuk yang bahagian sini dan juga bahagian sini. Baik, untuk cara John lah, cara orang lain saya tak pastilah macam mana. Macam cara John selalu kalau kata nak pasang OC2 ni, John akan ambil ni lah, John akan bubuh kat keliling ni. Cara orang lain John tak tahulah, tapi cara John lah, selalunya John akan buat macam ni sajalah. Okey, lepas tu bubuh sikit dekat sini, keliling ni. Cara orang lain John tak pasti. Ni cara John lah. Okey, tapi tak pastilah cara John ni salah ke tak, tapi nak nama selalunya John buat kat motor Y John, kat motor kawan-kawan John tak ada apa masalah lah berkaitan macam ni kan. Cara orang lain John tak pasti. Okey, lepas tu kita masuk saja. Okey, lupa nak beritahu, bahagian yang spring ni, dalamnya ada spring, dia duduk bahagian dalam. Okey, jom masuk sajalah di sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu ketuk-ketuk manja sikit. Bahagian ni dah selesai. Okey, sekarang ni sama juga perkara yang John akan buat dekat sini lah. John buat benda yang sama macam John buat kat atas tu lah. Bubuh dia keliling jugalah. Bubuh lebih kurang je. Okey. Lepas tu masuk saja. Okey guys, alhamdulillah enjin pun kita dah pasang balik dekat stand dia. Dalam buku VF3i manual ni, dalam muka surat 11, muka surat 11 dia ada tunjuk lah. Okey, dalam muka surat 11, perkara atas sekali, engine oil capacity, check quantity, new baru 1.2 liter, kalau tukar 1 liter. Bermaksud di sini bila kita dah buat overhaul ni, memang enjin semua dia dah minyak dah tak ada dah dekat bahagian dalam enjin ni. Jadi bermaksud di sini kita kena bubuh lah 1.2 liter untuk minyak hitam lah, engine oil. Okey, kalau tukar je dia kena pakai 1 liter. Bermaksud kita kena pakai 1.2 liter. Maka dengan ini berakhirlah projek overhaul untuk bahagian enjin bawah lah. Okey, bermaksud di sini adalah video yang terakhir untuk bahagian overhaul lah. Untuk pasang hair block tu kita akan pergi kepada episode lain lah, ataupun tajuk lain. Sebab yang tu kita akan pakai piston IKK dan juga cam IKK, insyaAllah. Maka dengan ini terima kasih kerana menonton beberapa episod untuk enjin S1M VF3i ni. Maafkan John salah dan silap sekiranya ada yang terkurang lah. Kita pun tak pandai sangat bab enjin pun. Ini pun kali pertama kita buka enjin S1M. Harap ianya sepanjang beberapa episod ni dapat membantu korang mengenali enjin S1M lebih mendalam lah. Pada pendapat peribadi John, untuk bahagian enjin S1M ni, untuk bahagian enjin bawah ni memang tak banyak lah dia punya bahagian-bahagian part dia. Cuma yang banyaknya adalah skru-skru di bahagian cover set saja. Untuk buka antara nak sampai turun ke bahagian enjin tu, itu memang banyak skru lah. Untuk bahagian-bahagian enjin ni dia sikit je korang. Apa lagi, kepada yang masih belum lagi tekan subscribe, masa ni nak tekan subscribe. Okey, kita bagi lagi ramai subscriber. InsyaAllah kita akan cuba memperbagaikan lagi video berkaitan S1M VF3i, insyaAllah. Okey korang, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Subscribe free saja guys, tak kena bayar. Okey guys, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi John di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera korang semua. Mantap boy.